Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مسلمون قد قال عليه الصلاة والسلام في حديثه الشريف لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam yang bahagia bersama-sama kita solat tarawih secara berjemaah pada malam yang ke-27 Ramadan. Tu Imam. Malam ni malam 27. Lazimnya orang kata selalunya berlakunya Lailatul Qadar. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Tapi bagi orang yang sentiasa mereka itu melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala daripada awal sehingga akhir Ramadan, maka pasti mereka itu akan mendapat Lailatul Qadar. Bagi orang yang hanya mencari Lailatul Qadar, belum tentu mereka itu akan mendapat Lailatul Qadar. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah taala anugerahkan kepada kita, berikan kepada kita, rezekikan kepada kita yang dikatakan malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, supaya kita dapat mengumpul sebanyak-banyaknya amalan untuk kita bawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jadi pada malam ini satu hadis yang akan dibacakan kepada muslimin dan muslimat. Moga-moga dengan hadis yang agak panjang ini dapat memberikan kepada kita satu kesedaran, dapat memberikan kepada kita satu keinsafan. Lebih-lebih lagi kita berada di dalam bulan Ramadan, dan juga kita boleh jadikan kehidupan kita ini seperti mana kita hidup di dalam bulan Ramadan, begitu juga di luarnya kehidupan kita seperti mana kita hidup di dalam bulan Ramadan. Jangan hanya kita menjadikan Ramadan sahaja untuk kita tekun, tetapi kita jadikan juga di luar Ramadan kita tekun seperti mana kita berada di dalam bulan Ramadan, insya-Allah. Ini merupakan satu anugerah Allah Subhanahu wa taala yang Tuhan tetapkan kepada seseorang. Seperti mana dia di dalam bulan Ramadan, begitu juga dia berada di dalam luar bulan Ramadan. Tak semua yang mendapat anugerah yang macam itu. Moga-moga Tuhan berikan kepada kita anugerah seperti mana kita boleh beramal dengan banyak di dalam bulan Ramadan, begitu juga di luar bulan Ramadan. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada kita, iaitulah mengenai balasan-balasan bagi orang yang khususnya mereka meninggalkan solat. Kerana solat ini merupakan satu perkara yang amat penting.
Kalau seseorang itu meninggalkan salat, maka sekalian amalannya itu tidak diterima. Apa sahaja amalannya Allah Subhanahu wa taala tolak, disebabkan dia meringankan daripada perkara asas yang difardukan ke atasnya. Segala-galanya, kerana tiang daripada agama dia itu tidak kukuh, maka mana mungkin amalan-amalan yang lain boleh duduk tumpang di atasnya. Ini pesanan Nabi SAW. Nabi bersabda dalam satu hadis, Nabi kata, diriwayatkan daripada Nabi SAW bahawa baginda Nabi bersabda, barang siapa yang meringankan salat, yang meringankan salat, hari ni dia buat, esok dia tak buat, rasa dia nak buat, dia buat, rasa dia tak mau buat, rasa dia rajin, dia buat, kan? Masuk bulan Ramadan, alhamdulillah penuh kan solatnya. Bila luar Ramadan, rasa buat yang mana dan ni dipanggil meringankan solat. Baginda Nabi kata apa? Dibalas ke atasnya 15 jenis siksaan. Berat, tuan-tuan, bagi orang yang meninggalkan solat yang difardukan ke atasnya. Bukan kita kata tarawih saja, tarawih ni sunat, tapi yang fardu, yang asas. Baginda Nabi kata apa? Dibalas baginya ke atasnya 15 jenis siksaan. 6 perkara ketika mana di atas dunia. Atas dunia lagi Tuhan balaslah kepada dia. Dan lagi baginda Nabi kata 3 perkara ketika mana saat kematiannya. Waktu dia nak mati, waktu sakaratul maut. Dan juga 3 perkara semasa berada di dalam kuburnya, masa duduk dalam kubur. Dan yang 3 lagi ketika mana bertemu dengan Tuhannya, waktu dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu para sahabat Nabi SAW bertanya, wahai Rasulullah, apakah itu siksaan semasa di atas dunia? Wahai Rasulullah, siksaan atas dunia lagu mana ni? Tuhan siksa dia lagu mana? Baginda apa sahabat tanya kepada baginda Nabi SAW. Lalu baginda Nabi menjawab, yang pertama, Allah akan mengambil keberkatan daripada usianya. Diambil keberkatan daripada usia yang Allah Ta'ala berikan kepada dia. Berkat daripada usia ni macam mana, tuan-tuan? Umur panjang, sihat tubuh badan, tapi tak ada peluang nak buat kebaikan. Tak ada peluang, tuan-tuan. Kita tengok orang lain sibuk dalam bulan Ramadan baca Quran dengan apa lagi macam-macam kebaikan. Dia satu benda pun dia tak rasa tak boleh buat, tuan-tuan. Dia tak boleh buat. Dia nak buat, terhalang disebabkan dia rasa berat, dia rasa tuan-tuan main tak, tuan? Tu kena hati-hati, tuan-tuan. Periksa diri kita, terutama diri saya lah yang bagi tahu kepada tuan-tuan. Kalau saya mai, saya nak bagi tahu kepada tuan-tuan, peringat kita sama-sama peringat, tuan. Sama-sama nak masuk syurga. Keberkatan pada usia diambil dengan apa, tuan? Apa benda dia tak boleh nak buat. Dia rasa berat nak buat kebaikan. Dia tengok orang lain boleh buat, boleh macam ni. Tambah bulan Ramadan lagi hebat, tapi dia tak ada peluang nak buat tu. Pasal apa, tuan-tuan? Tuhan sibukkan dia dengan keduniaan dia. Dia, tuan-tuan, dia boleh tak tahulah. Diri kita sendiri kita tahu. Masing-masing orang panggil diri sendiri, masing-masing.
Dia boleh tengok, dia boleh baca diri aku ni duduk tak mana. Ini keberkatan pada usia diambil. Yang keduanya, Allah akan mengambil keberkatan pada rezekinya. Keberkatan pada rezeki. Rasa tak cukup sedia. Rasa dengan rezeki dia tu tak boleh menambah amalan dia. Dengan rezeki dia tu dia tak boleh nak bantu orang. Kadang-kadang Allah Ta'ala lemparkan masuk dalam jiwa dia tu, dia rasa tak cukup. Kita duit banyak. Duit banyak tuan-tuan orang. Kepuk-kepuk. Bawah bantai ada lagi. Dalam bantai, bawah bantai, dalam bantai, dalam sarung bantai. Tu nak kata abang duit banyak orang. Bawah tilam tu tak kira lagi tuan. Tu bawah katil tu tak kira lagi. Berkepuk-kepuk dalam almari penuh. Dalam bank ni tak tahu kira. Bank mana yang tak ada duit dia semua ada. Tapi tuan-tuan tu tak rasa cukup itu. Rasa bila dia nak main, Tuhan lempak ada masuk rasa tak cukup, tak ada keberkatan pada rezeki.